Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sama-sama berkumpul untuk menaikkan solat maghrib secara berjemaah, dan kita akan sambunglah pula kita telah lalu yang kita tinggalkan minggu yang lepas ya. Di bawah tajuk mandi lah ya, babul ghusli, bab mandi lah ya. Di mana bab mandi ni ada beberapa bab yang kecil. Itu kita dah bincang tentang syarat wajib mandi dekat awal dulu lah ya, masa online. Kemudian kita masuk sikit syarat sah mandi. Pertama, syurut wujub al-ghusl, syarat wajib mandi. Maksud bilakah kita diwajibkan mandi ya. Yang kedua, syurut sihhati al-ghusl, syarat sah mandi. Maksudnya apakah syarat-syarat yang menjadikan mandi kita ni sah. Pasal mandi junub ni dia ibadah ya. Dan ibadah sebagaimana yang kita maklum, dia adalah syarat-syarat yang tertentu. Seumpama wudu dulu, dan selepas ni pun kita bincang beberapa bab ibadah yang lain, ada syarat sah ibadah lah ya. Kemudian malam ni insya-Allah taala kita akan masuk bab yang lain, dan kita bincang last week tentang saya ulang balik secara sepintas lalu berkaitan dengan syarat sah mandi dan fardu mandi ya. Itulah niat dan meratakan air ke seluruh badan. Kemudian malam ni kita akan masuk sunnah-sunnah mandi lah ya. Sunnah-sunnah mandi yang disebut sebagai sunanul ghusli. Itu bab-bab penting lah. Syarat wajib mandi, syarat sah mandi, sunat mandi ya, sunat mandi. Kemudian yang keempat, mandi sunat. Sunat mandi lain, mandi sunat lain. Sunat mandi ni ialah perkara-perkara sunnah yang digalakkan ketika kita mandi. Itu sunnah mandi, sunnah mandi, sunanul ghusli, sunnah-sunnah mandi ya. Satu lagi mandi sunnah. Mandi sunnah lain pula. Mandi sunnah ialah jenis-jenis mandi yang digalakkan dalam syarah. Dalam nota ni saya tertinggal tu, saya tak masuk lah. Patut kena ada tu. Tapi tak apalah ya. Tuan-tuan boleh notakan sendirilah kat tepi-tepi tu ya. Okey, sunat mandi. Pertama, bismillah lah ya. Secara khusus sebenarnya tidak ada dalil yang menyatakan ketika kita nak mandi disunahkan membaca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Tapi majoriti para fuqaha atau ulama menggalakkan bismillah atau mensunahkan bismillah qiyasan alal wudu, qiyas di atas wudu ya. Nas in spesifik tidak ada lah, tapi di atas prinsip qiyas. Kerana wudu digalakkan bismillah, maka mandi wajib pun digalakkan juga bismillah. Ada sebahagian kata tak perlu bismillah, tapi saya kira majoriti lah mazhab Syafi'i baik, Hambali baik, dia menggalakkan bismillah qiyasan alal wudu, qiyas di atas wudu. Dulu masa kita bincang sunah-sunah wudu, hak nombor satu sekali bismillah kan. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu' liman lam yazkuris liman lam yazkurismallah, liman lam yazkurismallah. Macam ada itu? Liman lam yazkurismallaha alaih, millahi alaih, sorry, Allah tu mudhaf ilaih. Liman lam yazkurismullah, liman lam yazkurismallahi alaih. Tidak ada wudu, la salatan, la apa nama, la lupa hadis Abi Daud dan Tirmizi daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu' liman lam yazkurismallahi alaih. Tidak ada solat yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya. Di situ kelihatan macam tak sah lah tak membaca bismillah ya.
Sebab itu sebahagian ulama mewajibkan baca bismillah. Umpama majoriti dalam mazhab Hanabilah dia mewajibkan membaca bismillah. Pasal Nabi kata tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya, tidak menyebut nama Allah padanya. Ini tidak baca bismillah lah ya. Jadi dikata wajib. Tapi disebabkan hadis ini sebagai ulama mentaifkan, sebagai ulama menghasankan. Dan pendapat majoriti kata tidak wajib kerana banyak hadis-hadis tidak dinyatakan bismillah. Kalau bismillah ni wajib, mestilah setiap hadis wuduk mesti ada bismillah. Tapi tak ada kan. Hatta dalam Quran mana ada bismillah. Jadi secara zahirnya jelas menunjukkan bahawa bismillah ni hanya sunnah, ya, dan tidak wajib. Walau bagaimanapun amat-amat digalakkan kita membaca bismillah. Bahkan kalau kita lihat sifat-sifat wuduk, hak nombor satu sekali bismillah, lepas tu baru siwak. Ataupun kita boleh siwak dulu kemudian kita bismillah, boleh juga. As long as kita membaca bismillah sebelum kita membasuh tangan. Boleh. Jadi baca bismillah lah ya. Kemudian kedua, membuang kotoran pada badan. Itu juga salah satu sunnah-sunnah mandi, membuang kotoran pada badan. Of course lah kotoran yang tidak menghalangi air dan tidak najis. Kalau najis wajib. Kalau ada najis kat badan wajib menghilangkannya, kerana ia akan menajiskan air. Kalau ada perkara yang menghalangi air daripada sampai ke kulit, itu juga wajib. Ini dalam konteks yang tidak najis dan tidak menghalangi kulit kita daripada sampai air, maka disunahkan. Tapi tidak wajib lah ya. Kotoran-kotoran yang tidak najis dan perkara-perkara yang tidak menghalangi air daripada sampai ke kulit, disunatkan kita menghilangkannya ya. Di atas hadis Nabi SAW, umpama yang pernah saya baca yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Maimunah, di mana Nabi SAW bila dia mandi wajib, dia menghilangkan kotoran yang ada pada badannya. Summa ghasala farjahu wa ma asabahu min adha. Kemudian Nabi membasuh kemaluannya dan Nabi menghilangkan pada badannya daripada kotoran. Summa ghasala farjahu wa ma asabahu min adha. Nabi membasuh kemaluannya dan apa-apa yang menimpanya daripada adha. Adha ni kotoran lah ya, najis. Adha ni dia perkataan yang banyak maksud ya. Adha boleh adha boleh ditakrifkan sebagai najis, adha boleh ditakrifkan sebagai kotoran, adha boleh ditakrifkan juga sebagai perkara yang menyakiti kita. Adha ni dia banyak maksud banyak boleh diguna pakai ya. Dalam konteks ni perkara yang najis lah ya, ataupun kotoran-kotoran yang ada pada badan, Nabi hilangkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menggosokkan badan. Sama juga sunnah di sisi majoriti lah, walaupun segelintir ulama mewajibkannya ya. Ada saya dah pernah sebut dulu, umpama yang muktamad ataupun standard dalam mazhab Maliki mewajibkan ad-dalku, yakni menggosok-gosokkan badan. Kerana apa? Kerana wuduk pun samalah, dia kata wajib. Of course lah mandi wajib, lebih-lebih lagi diwajibkan. Pasal kita disuruh menyempurnakan wuduk dan mandi wajib. Dan salah satu cara kita nak menyempurnakan wuduk dan mandi wajib ialah menggosok-gosokkan air. Betul tak? Kalau tak gosok, dikhawatiri air takkan meliputi kulit kita. Kalau wuduk, anggota wuduk lah. Kalau mandi wajib, seluruh badan. Ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Dalam usul al-fiqh ada satu kaedah yang digariskan, apa-apa yang tidak sempurna barang yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib.
Jadi menyempurnakan wuduk wajib ke sunnah? Wajib lah. Dan cara nak menyempurnakan wuduk mesti gosok. Kalau tak gosok tak sempurna. Tapi majoriti ulama dia jawab balik. Umpama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', dia kata hadis-hadis pasal mandi tak sebut gosok ya. Bahkan perkataan yang disebut ialah afadha 'alal ma, afadha 'alaihi al-ma, afadha 'ala ra'sihi al-ma, afadha yufidu. Makna afadha ni dia kata meratakan air. Meletakkan air sehingga dia lalu dan rata. Makna tak jadi syarat gosok. Ifadah ni summa afadha 'ala ra'sihi al-ma. Hadis Aisyah yang saya pernah baca kan. Nabi SAW kemudian meratakan air daripada kepalanya turun kepada badannya. Afadha tu dia kata tak semestinya gosok. Memanglah sebenarnya nak meratakan air tak ada syarat gosok. Tapi secara teoretikal lah apa yang kita lihat. Cara praktikalnya bila kita wuduk, bila kita mandi, biasanya kita gosok walaupun kita tak kata wajib. Tapi mereka lebih nak mengimplementasikan isbagul wuduk, sempurnanya wuduk dengan sebab rata itu, maka dia mewajibkan gosok. Dan memang ada hadis Nabi SAW, Nabi gosok lah ya. Mandi saya tak pasti, tapi kalau hadis wudu ada. Umpama saya pernah baca dulu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Zaid. Utiyan Nabi bisulusai al-muddi summa yadluku zira'i, atau kama qala. Nabi SAW berwuduk dengan 2/3 air, kemudian Nabi menggosok-gosokkan tangannya. Memang adalah riwayat Nabi gosok semasa berwuduk, tapi perbuatan Nabi semata-mata tak menunjukkan wajib. Ya. Jadi dia kata tak wajib. Walau bagaimanapun menggosokkan badan ni amat-amat digalak ada ya. Kita memang gosok lah, biasanya kita gosok. Mandi Nabi gosok kepala lah. Itu ada. Summa yukhallil ra'sahu biyadihi hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma' salasa marrat. Dalam hadis Muslim pada Aisyah, Nabi bila mandi wajib, Nabi tahlilkan rambut atas kepala dia. Itu satu jenis gosok jugalah. Tahlil, bila tahlil kan macam gosok juga kan. Jadi adalah gosok tu lebih kurang, tapi tak menunjukkan gosok tu wajib. Tapi of course lah kita gosok biasanya ya. Tapi majoriti mensunahkan, segelintir mewajibkan. Ala kulli hal, kita sebaik-baiknya tidak meninggalkannya. Sebahagian besar daripada badan kita gosok lah. Of course lah kepala kita gosok, sebahagian badan kita gosok. Dan tempat-tempat yang disebut sebagai al-barajim. Dulu kita belajar masa khisalul fitrah, ada 10 kan. Bab yang kedua selepas babul miyah. Selepas bab air dulu kita belajar bab khisalul fitrah, ataupun selepas bab qada hajat dulu kita belajar khisalul fitrah. Kita belajar mula bab air, kemudian yang kedua bekal-bekal makanan, babul miyah, babul aniyah. Yang ketiga bab qada al-hajah atau babul istitabah. Yang keempat kita belajar bab khisalul fitrah. Bab fitrah kan, kita ada belajar 10 fitrah yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita settlekan dia. Salah satu ialah ghuslul barajim, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim pada Aisyah. Al-barajim, membasuh al-barajim. Mana al-barajim? Al-barajim ialah tempat-tempat pada badan yang suka dimasuki air. Itu al-barajim. Celah-celah jari, celah-celah telinga, celah-celah lubang pusat, itu al-barajim. Disunatkan kita sentiasa membersihkannya. Sebab itu disebut khisalul fitrah. Membersihkan al-barajim termasuk dalam fitrah. Of course lah ketika mandi wajib kita mesti membasuhnya. Sebab kalau tak basuh dia tak wajib. Jadi bila mandi wajib, pusat tu korek-korek lah sikit. Sebagai orang pusat dia open, terbuka lah, tak jolok boleh basuh air. Sebagian pusat dia terkepit, rapat. Masing-masing tengok pusat masing-masing. Jangan tengok pusat orang, tengok pusat kita. Agak-agak susah nak masuk air, masuklah jari ke dalam tu. Kan? Itu dipanggil al-barajim ya. Ghuslul barajim. Al-barajim ialah tempat-tempat yang sulit untuk dimasuki air. Ada orang dia mandi-mandi, alamak pusat tadi aku basuh tak basuh.
Pergilah basuh pusat tu. Kan dah tertinggal. Basahkan tangan sikit, joloklah pusat tu. Tapi kalau lubang telinga tak apalah, sebab kita ambil wudu before kita mandi wajib. Maybe kita dah settle. Tapi lubang-lubang yang kita tak ni lah masa mandi kan, dalam wudu pun tak ada. Jadi kita terlupa, maka kena settle lah ya. Kecuali kalau kita dah mandi lama dah sejam dah mandi, tiba-tiba syak, aku tadi basuh tak pusat. Tak payah dah syak lama dah. Macam dah lepas maya sejam baru fikir, tadi aku baca Fatihah tak baca Fatihah rakaat ketiga. Syak selepas ibadah diselesaikan, tidak memberi kesan ya. Kecuali masa kita buat ibadah. Masa kita tengah semayang, kita syak, aku ni baca Fatihah tak baca Fatihah. Mesti settle lah. Tapi dah lama dah tinggal, dah salam lama dah pun, baru nak syak, aku ni baca Fatihah tak baca Fatihah. Kan? Aku ni mandi wajib tadi, basuh tak basuh pusat aku. Tak ya. Tu syak tu lama-lama jadi was-was pula. Kecuali kalau yakin lah, mandi tadi aku tak basuh pusat, yakin, kena basuh lah ya. Lepas semayang sejam, tadi aku tak baca Fatihah lah, yakin. Bukan zon tau, yakin. Lah ni duk sibuk zon yakin kan. Tak tahu pasal hadis tu kan. Kacau. Yakin, mesti kita buat balik lah ya. Yakin kita tadi tak baca Al-Fatihah, kena semayang balik lah, pasal dah tinggal lama. Mana boleh tambah satu rakaat. Tadi rakaat ketiga aku tak baca Fatihah lah, dia tambah satu rakaat lagi. Dia dah tinggal semayang sejam dah. Semayang balik, the whole semayang. Kalau kita ingat masa dalam semayang, bolehlah kita tambah rakaat. Kalau kita lupa masa dalam rakaat yang sama, kita baliklah kepada rukun tu. Kalau kita dah melangkau rakaat, kita tambahlah satu rakaat. Tapi kalau kita dah habis semayang, kita kena semayang baru lah. Mana boleh tambah rakaat? Main satu rakaat je, cover, terlupa kan. Tak boleh, kena semayang baru lah ya. Kalau yakin lah, kalau setakat syak atau zon sekali pun, dia tak ada apa dah ya. Tak ada apa dah. Saya ibadah kita dah settle lah. Jangan layan sangat. Lah jadi was-was. Menganan-nganankan, sama seperti wudu. Sebenarnya sebenarnya sunat mandi ni dia ada juga benda-benda yang sama dengan sunat wudu ya. Menganan-nganankan sama juga, yang kita sebut sebagai at-tayamun ataupun at-tayammun, sama saja. Menganan-nganankan. Kana Nabi yuhibbut tayamun fi kulli syai, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Aisyah lah, Sahih Muslim, Nabi ni suka menganan-nganankan. Ketika Nabi pakai capal, fi tana'ulihi, ketika Nabi pakai na'al ni capal lah ya. Nabi pakai capal lah. Betul ada logo capal, sebab Nabi pakai capal. Wa tarajjulihi, ketika Nabi sikat rambut. Nabi sikat rambut tuan-tuan. Kalau tak sikat rambut langsung, tak bagus juga. Kalau sikat rambut je manjang, tak bagus juga. Bagus sekali-sekala. Nampak? Pasal ada hadis, Nabi suruh sikat rambut. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Dalam hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah, Nabi kata siapa-siapa yang ada rambut maka muliakanlah. Sebab tu saja-saja nak cukur kepala makruh. Di sisi sebahagian para ulama. Rambut elok-elok ada, pergi cukur bagi botak. Buat apa? Orang yang tak ada rambut punya lah buat nak bagi rambut ada ya. Kita pergi cukur tak basah-basah. Nazar nak botakkan rambut lah. Buat apa nak nazar botakkan rambut? Nazar bagi orang makan lagi dapat pahala. Nazar coba botakkan rambut, tak ada kerja kan. Nazar pelik. Tapi haruslah, tidaklah haram. Nazar benda yang harus, tapi wajib ditunaikan. Kalau nazar benda yang harus, tak wajib ditunaikan ya. Boleh pilih nak kafarah atau nak melakukan. Tapi kalau nazar ibadah, nazar nak sembahyang sunat, nazar nak puasa sunat, amat-amat digalakkan kita melakukan. Tapi kalau kita tak buat, wajib kafarah. Macam tu ya. Nanti kita belajar lah bab nazar, tapi bukan fiqh ibadah. Bab nazar fiqh qada tu.
Tak ada lah nota ni. Kitab bin nuzur wal aiman, kitab nazar dan sumpah. Kena belajar tu. Sebab tu fiqhul qada, the science of judgment, kena belajar. Fiqh qada dia ada belajar bab nazar dan aiman. Tapi tak tahulah. Jarang belajar lah ya. Kita kat universiti memang kita belajar fiqhul qada. Sains qada memang kita kena belajar lah ya. Dan dalam ilmu tu, dalam fiqh tu dia ada tentang nazar dan sumpah. Pasal kita kadang-kadang bernazar, kita kadang-kadang bersumpah. Maka kita kena tahu ahkamun nazar wal yamin, hukum nazar dan sumpah. Mesti kita kena tahu. Baik, balik pada yang tadi ya. Kat mana tadi? Ada tertinggal tu. Belum pada pergi nazar sumpah tadi, apa saya sebut tadi? Sikat rambut kan. Nabi kata siapa-siapa yang ada rambut, muliakanlah dia. Ada sahabat Nabi, dia jumpa Nabi, rambut sepah kan. Dalam sunnah At-Tirmizi, kemudian Nabi kata ama yajidu haza syai'an yurajjidu ra'sahu, ataupun yusakni ra'sah. Nabi kata dia ni tak ada sikat ke untuk dia sikatkan rambutnya. Memang amat-amat digalakkan lah kita sikat rambut. Tapi kalau banyak kali tak digalakkan juga. Pasal ada hadis juga Nabi larang ya. Baik. Tadi kan Nabi suka menganang-anangkan fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi kana Nabi yuhibbu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Dan juga ketika bersuci, wuduk dan mandi wajib, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam hal-hal yang lain, dalam sebahagian besar urusan Rasulullah SAW. Dalam hak awak ibadah, of course lah digalakkan kita menganang-anangkan ya. Kita cuba sebaik mungkin untuk menganang-anangkan. Dahulukan yang kanan lah ya. Kemudian menganang-anangkan ya. Sama juga Aisyah sebut dalam hadis Ibnu Majah, kanat ihdana idza asabatha janabatun akhazat akhazat biyadiha fawqa ra'siha salasan, akhazat biyadiha al-ma' fawqa ra'siha salasan, summa akhazat biyadiha ala shikkiha al-ayman, summa biyadiha al-ukhra ala shikkiha al-awsat, atau kama qala. Aisyah kata kami bila junub kami akan mandi. Macam mana kami mandi? Kami akan basahkan kepala kami 3 kali, kemudian kami akan basuh sebelah kanan 3 kali, kemudian kami akan basuh sebelah kiri 3 kali ya. Jadi basuh 3 kali tu amat-amat digalakkan ya. Kemudian mualat. Mualat ni kita dah bincang lah ya. Sebagai ulama memasukkan mualat di bawah fardu. Umpama standard lah mazhab Syafi'i. Saya dah urai lah tu ya. Hadis mualat tu hadis Khalid bin Ma'dad yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Musnad dan Sahih Al-Bukhari. Sebagai ulama mewajibkan, sebagai ulama tidak mewajibkan. Imam Syafi'i ada 2 lah, fatwa lama dia kata wajib, fatwa baru dia kata tak wajib. Tapi kita lihat dalam fiqh contemporary, ramai modern scholars, ulama-ulama masa kini dia lebih mentarjihkan lah, lebih memilih mualat tu wajib. Mana sebaik-baiknya kita ibadat ni jangan buat secara asing-asingan lah ya. Kita wuduk keseluruhan. Kalau kita mandi wajib, mandi keseluruhan. Dan saya lihat maybe secara teori je kot, tapi praktikal kita tak buat ya. Mana ada orang mandi separuh ya wak ya. Wak mandi wajib separuh badan, kemudian lagi petang mandi lagi separuh badan. Ada wak? Tak ada. Tapi wuduk boleh jadi. Wuduk kaki memang basuh kat surau boleh jadi juga tu. Boleh jadilah tang tu ya. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari. Sebab itu Imam Syafi'i kata tak wajib dengan melihat asal itu ya. Ibnu Umar dia wuduk kat rumah dia, kat kedai dia tak basuh kaki. Dia main kat masjid dia sapu di atas khuf. Jarak kalau mualat wajib tak sahlah wuduk Ibnu Umar. Tapi disebabkan tak ada nas yang marfu' daripada Nabi yang menunjukkan mualat ni tidak wajib. Jadi kekal di atas prinsip asal mualat tu wajib kerana Nabi mensekalikan wuduk dan mandi wajib baginda.
Jadi itu yang lebih baik lah ya, dan lebih rajih lah di sisi ulama-ulama, especially yang terkemudian lah ya. Tak apa. Walau bagaimanapun ulama sepakatlah mensekalikan seluruh ibadat itu lebih baik. Wuduk semua, mandi wajib semua. Baik. Kemudian larangan ke atas orang berjunub. Sebelum larangan ke atas orang berjunub, ada yang disebut sebagai mandi sunnah ya. Saya tertinggal dalam nota tu. Mandi sunnah ni ada banyak lah ya, tak kurang daripada 10 yang saya lihat. Ada setengah buku buat 8, ada setengah buku buat 9, ada setengah kitab ada kata 10 ya. Bahkan dalam sebahagian buku ada sampai 17. Umpama dalam buku syarah kepada Matan Abi Syuja', pasal Matan Abi Syuja' ni al-Imam siapa syarah Matan Abi Syuja'? Matan Abi Syuja' dia panggil Matan Ghayah dan Takrib. Matan Al-Ghayah wa Takrib itu matan yang kita kata paling famous lah dalam mazhab Syafi'i ya. Dia kata mandi wajib ada 17. Wal aghsalul masnunatu sab'atu asyara ghuslan. Dan dia kata mandi sunnah itu ada 17 mandi. Dia pun sebutlah satu persatu ya. Sampai 17 kerana sebahagian dia kiaskan. Sebahagian tak ada nas lah in spesifik, tapi dia kias ya. Tapi yang betul-betul ada nas in spesifik hanya lebih kurang 10 saja ya. Pertama ghuslu al-jum'ah, mandi Jumaat. Itu mandi yang sunnah ya. Pasal di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi menggalakkan mandi hari Jumaat dan sebahagiannya mewajibkan. Idza jaa minkumul jum'ah falyaktasil. Dan Sahih Bukhari dan Muslim pada Ibnu Umar, Nabi kata sesiapa yang mendatangi Jumaat di kalangan kamu hendaklah dia mandi. Nabi suruh tu falyaktasil. Nabi suruh kan. Sama juga hadis Abu Sa'id dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumaat itu adalah wajib ke atas setiap orang yang balik. Jelas lah ya. Hadis Ibnu Umar Nabi suruh. Kemudian hadis Abu Sa'id Nabi kata wajib. Sama juga Ali radhiyallahu taala anhu dalam hadis Zadan yang dari riwayatkan dalam Musnad Ibn Abi Syaibah dan Sunan Al-Baihaqi. Al-Imam Syafi'i juga tak silap saya meriwayatkan juga dalam tak silap saya lah ya. Su'ila Ali 'anil ghusl. Ali ditanya tentang mandi. Faqala in syi'ta iktasil kulla yawm. Mandilah kalau kamu nak, mandi hari-hari pun tak apa. Ali jawab macam tu. Dia ingatkan orang tanya pasal mandi biasa. Tiba-tiba orang tanya mandi ibadah. Faqala la al-ghusl alladhi huwa al-ghusl. Bukan mandi tu. Mandi tu tak payah tanyalah, mandi je dia kata. Ini mandi yang ibadah lah. Ali pun jawab ghuslu al-jum'ah wa yaum Arafah wa yaum an-nahri wa yaum al-fitri. Ali kata ada 4 mandi. Ya bukan 4 sajalah ya, tapi yang dia sebut 4. Pertama dia kata mandi Jumaat, mandi Arafah, mandi hari raya haji dan mandi hari raya puasa. Jadi di situ disebut tentang mandi Jumaat. Dan mungkin ada lagi hadis-hadis Nabi yang lain ya. Jadi ulama sepakatlah mandi Jumaat ni ada disyariatkan. Cuma mereka tak sepakat apakah ia wajib ataupun tidak wajib. Zahir hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Sa'id yang saya baca macam wajib lah ya. Tapi dia kerana ada hadis yang lain. Umpama yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dan Abi Daud daripada Samurah, daripada Abi Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa biha wa ni'mat. Man tawadda'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Nabi kata siapa-siapa yang berwudu maka mencukupilah. Siapa-siapa yang mandi maka ia lebih afdal. Jadi zahir hadis ni macam tidak wajib. Hadis Samurah. Sama juga hadis-hadis yang lain. Juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata man tawadda'a fa ahsanal wudu summa atal jum'ah. Summa istama'a wa ansata idza kharajal imam.
kutibalahu Abu Hurairah kata, Nabi kata siapa-siapa yang berwuduk kemudian dia pergi masjid, kemudian dia mendengar dan dia diam, yakni ketika imam bagi khutbah lah. Nabi kata man tawadda'a fa ahsana al-wudu' summa atal jum'ah summa istam'a wa ansata, macam hadis tu Allah lupa lah. Siapa-siapa yang berwuduk kemudian dia menyempurnakan wuduknya, semua dia mendatangi Jumaat, kemudian dia diam dan dia mendengar khutbah dengan baik. Macam mana hadis tu? Ujung tu waziyadah salasata ayyam wa man massal hasa faqad lagha, tengah-tengah tu. Man tawadda fa ahsana al-wudu summa atal jum'ah summa ansata summa istama'a wa ansata. Sekejap. Isyak ke? InsyaAllah. Wa ziyadah salasata ayyam. Tengah-tengah tidak kata macam mana? Ada. Tengok Ad-Durrah As-Sunniyah, Mawsu'ah, ensiklopedia hadis. Man tawadda fa ahsana wudu summa atal jum'ah fastama wa ansata ghufira lahu bainahu wa bainal jum'ah. Tu yang saya lupa. Wa ziyadah salasata ayyam tu saya ingat tadi kan. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasata. Hadis ni ya. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi kata man tawadda fa ahsana al-wudu summa atal jum'ah fastama wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Sesiapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya kemudian dia mendatangi Jumaat. Nabi tak sebut mandi, Nabi sebut wudu. Kan kalau mandi wajib nescaya Nabi sebut mandi. Kata orang yang kata tak wajib itulah ya. Mana dia diam, dia mendengar khutbah, dia tak bercakap lah. Diampunkan baginya antara satu Jumaat, yang ni Jumaat ini dan Jumaat yang akan datang. Maknanya seminggu ni Allah Ta'ala ampun siap-siap. Dan ditambah lagi 3 hari. Yang ni seminggu diampunkan dosanya daripada Jumaat ni hingga Jumaat depan. Kan? Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Siapa yang menyentuh batu-batu maka dia telah lara. Dan setengah riwayat lain wa man lagha fala jum'ata lahu. Siapa yang lara maka tidak ada lagi Jumaat baginya. Jadi Nabi sebut wudu, Nabi tak sebut mandi. Jadi di atas hadis-hadis ini saya kira majoriti lah ulama tidak mewajibkannya ya. Walau bagaimanapun walaupun mereka tak kata wajib. Umpama Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dia tak kata tak wajib lah, tapi dia kata hadis-hadis yang mewajibkan tu amat kuat sekali. Sebab itu dia kata al-ahwat alla yatruk ghuslal jum'ati muslim. Dia kata lebih baik dan lebih berhati-hati jika ia tidak ditinggalkan oleh seseorang muslim. Pasal dia kata hadisul ija aqwa, hadis yang mewajibkan tu lebih kuat. Hadis yang mewajibkan tu lebih kuat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Turmuzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai dan Musnad Ahmad. Dia kata akhrajahu sab'ah. La tu'adiluhu hadisus Samurah. Dia kata hadis yang mewajibkan dikeluarkan, diriwayatkan dalam 7 kitab hadis. Itulah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Turmuzi dan Musnad Ahmad. 7. Tak boleh lawan dia kata hadis Samurah. Tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, cuma dalam Sunan Abi Dawud dan Turmuzi macam tu. Jadi kata tak boleh lawan. Sebab tu dia kata lebih baik kita mandilah ya. Itu lebih berjaga-jaga. Dan sebagai ulama-ulama kontemporari yang mewajibkan, Imam Syaukani dalam Nailil Awtar juga mentarjihkan wajib mandi ya. Apa maksud wajib mandi? Kalau tak mandi berdosa. Betul. Jadi lebih baik kita mandilah ya. Tapi walau bagaimanapun majoriti tidak mewajibkan. Jadi kita kena tahu juga kan. Tentang kita kata wajib, kita
kita belajar kata wajib, kita suka fatwa kata wajib, kita bolehlah pilih yang wajib tu. Kan? Tapi kita tak boleh menafikan lah, majoriti kata tak wajib. Di atas hadis-hadis yang berkenaan. Cuma kita boleh kata pendapat yang rajih, yang kuat, yang dipilih oleh sebagian ulama, wajib. Dan kita boleh beramal dengan pendapat berkenaan. Nampak? Kalau orang terdedah dengan pendapat-pendapat yang pelbagai dan tarjih para ulama, dia tahulah yang wajib ialah mandi. Itu penting kita belajar. Kita belajar ni bukan nak cari gaduh dengan orang. Bukan kita nak betulkan pendapat kita di atas pendapat orang lain, tapi untuk kita tahu yang mana lebih baik dan untuk kita beramal. Dan kalau orang nak tahu, kita bagi tahu. Kalau dia tak nak terima, terpulang. Pasal isu ni pun isu khilaf dari sudut wajib tak wajib. Tak? Bukan orang kata apa, bawa mudarat besar pun. Kalau dia pegang tak wajib, tak mudarat apa-apa pun. Cuma kalau kita kata tak wajib, maybe kita akan ambil ringan dan kita kadang-kadang kita buat, kita tak buat. Ada sudut tu lah. Isu syufik yang khilaf seumpama ini, dia tak ada masalah apa-apa. Terpulang masing-masing dan atas ilmu masing-masing. Sementara kalau kita cakap dengan orang yang tak belajar pun, tak? Kita okey lah pasal ada kuliah fiqh, belajar in spesifik. Jadi kalau orang tak belajar, dia tahu secara umum begitu saja, memang tak gunalah kita, kan? Baik. Mana tadi? Jadi mandi Jumaat dia amat-amat diwajibkan. Lebih dekat kepada mandi, lebih baiklah. Kerana kita mandi untuk kita pergi kepada Jumaat. Sebab itu orang yang tak pergi Jumaat tak disunatkan mandi. Tapi boleh mandi, cuma tak disunatkan mandi. Perempuan yang tak mendatangi Jumaat, dia tak disunatkan mandi. Melainkan kalau dia nak pergi Jumaat, kan, walaupun tidak digalakkanlah oleh sebahagian para ulama. Imam Syafi'i dia memakruhkan perempuan pergi Jumaat. Memang tak perlu pun. Dan itu yang sebaik-baiknya. Tapi sebahagian masjid dia ada tempat kan untuk wanita. Dan ada orang perempuan kadang-kadang bermusafir atau seumpamanya, dia nak follow sembahyang Jumaat ke atas. That is fine. Hatta Rasulullah SAW pun ada sahabiah yang sembahyang Jumaat bersama baginda. Hatta ada sahabat Nabi yang diriwayatkan dia hafal Quran dan surah yang Nabi baca dengan sebab dia selalu sembahyang Jumaat bersama Rasulullah SAW. Jadi tengok keadaan lah. Ada masjid memang tak ada ruang untuk wanita, memang tak boleh lah. Tapi ada masjid ada ruang ke atas. Sebab kadang-kadang yang datang Jumaat ni bermusafir atau seumpamanya, isteri daripada duduk dalam kereta tak ada apa, baik duduk dalam masjid sembahyang. Selagi mana tak ada apa-apa masalah lah ya. Tak ada fitnah dan seumpamanya. Harus untuk wanita sembahyang Jumaat. Jika ada ruang, ada orang kata apa, hal-hal yang tak membawa kepada fitnah atau kemudaratan. Baik. Satu sembahyang Jumaat, mandi Jumaat ya. Jadi ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Yang kedua, mandi hari raya, Ghuslul Aidain. Juga telah disepakati oleh para ulama bahawa mandi hari raya ini adalah disyariatkan. Dan ia adalah sunnah di sisi majoriti. Walaupun kita dapati tidak ada nas yang sahih in spesifik daripada Rasulullah SAW yang marfu' kita panggil. Mana ada nas tak Nabi ni sebelum pergi sembahyang dia mandi? Allah Taala alam, setahu kita tidak ada lah. Tapi ada riwayat sahabat Nabi SAW yang mandi. Jadi ada hadis yang mauquf. Umpama mauquf Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik. Mauquf ni makna bukan Nabi buat, sahabat buat ya. Tapi dia kerana hal awak ibadah yang mauquf di atas sahabat, makna yang tak marfu' lah kepada Nabi, tak terangkat kepada Nabi, tapi sahabat buat. Dia menunjukkan sahabat ni dia tak reka-reka. Dia lihat Rasulullah SAW melakukannya, maka dia pun melakukannya. Walaupun dia mauquf lafzi, tapi mudah-mudahan dia marfu' maknawi. Mana secara maknanya benda ibadah ni sahabat tidak reka. Jadi Ibnu Umar mandi, sebab itu ulama kata sunnah mandi. Walaupun tidak ada hadis yang marfu', mana tak ada riwayat Nabi melakukannya, tapi Ibnu Umar melakukan. Kata Nafi' kana Ibnu Umar yaktasil qabla an yaghdu, kana Ibnu Umar yaktasil yaumal fitri qabla an yaghdu ila al-musalla. Nafi' maula Ibnu Umar. Dia ni bekas hamba Ibnu Umar. Dia kata Ibnu Umar sebelum dia pergi ke musalla, musalla ni makna tempat lapang ya.
Bukan musalla macam kita, tempat sembahyang kecil-kecil ni kan. Musalla ni ialah tanah lapang yang biasanya Nabi dan para sahabat solat pada waktu-waktu tertentu. Umpamanya sembahyang hari raya, umpamanya sembahyang istisqa, itu disembahyang di tanah lapang yang disebut sebagai musalla. Dapat kat kita musalla ni tempat sembahyang kecil-kecil, boleh juga. Kalau kat Kelantan kita tak panggil musalla, kita panggil balasah. Sama juga dalam Sunan At-Tabrani, dalam Mu'jam At-Tabrani, Mu'jam Kabir, Az-Zuhri rahimahullahu taala juga ada menyatakan bahawa antara sunnah-sunnah pada antara sunnah-sunnah mandi ialah mandi pada hari raya, ya. Jadi mandi hari raya itu sunnah lah, ya. Maksudnya sebelum kita nak keluar untuk pergi solat hari raya, kita mandi terlebih dahulu. Kita mandi terlebih dahulu. Kata Az-Zuhri dalam Mu'jam At-Tabrani tadi, dia kata salasatun Zuhri kata ada 3 benda yang sunnah. Ada 3 benda yang sunnah sebelum kita pergi sembahyang, yakni sembahyang hari raya, ya. Pertama, al-mashi ilal musalla, yakni berjalan pergi ke musalla. Yang kedua, al-aklu qabla al-khuruj, makan sebelum kita keluar. Ini merujuk kepada hari puasa lah, ya. Dan yang ketiga katanya adalah al-iktisal, yakni mandi. Jadi ada hadis yang mauquf di atas Ibnu Umar, ada hadis yang mursal. Mursal ni mana hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Az-Zuhri ni dia tabi'in, dia bukan sahabat. Tapi digunakan pakai oleh para ulama untuk nak mensabitkan pensyariatan mandi hari raya. Sebab hadis Nabi yang marfu' tak ada. Tahu, ya, kalau sebut marfu', mauquf, tuan-tuan kena tahu ni. Ada belajar ilmu hadis sini? Ada? Mustalah hadis ada sini? Ada ke tak ada? Ada? Kan mula-mula belajar hak basic kan, belajar hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', hadis mursal. Belajar tak? Memang kita fake tak belajar benda tu, tapi kadang-kadang bila melibatkan nafs, ada sebut juga sekali-sekala lah. Mursal ni, marfu' ni mana hadis yang terangkat kepada Nabi. Nabi ada buat, Nabi ada sebut, tu marfu'. Ma rufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terangkat kepada Nabi. Qaulan au taqriran au fi'lan au taqriran, boleh jadi terangkat secara kata-kata Nabi, boleh jadi terangkat secara perbuatan Nabi, boleh jadi terangkat secara pengakuan Nabi. Ada disebut marfu' lafzi, ada marfu' maknawi, nanti tuan-tuan belajar. Tapi dia terangkat kepada Rasulullah. Nabi ada buat, Nabi ada cakap, Nabi ada mengakuinya. Itu marfu' lah. Satu mauquf. Mauquf ni dia tak sampai ke Nabi. Kalau tadi marfu' dia sampai qala Rasulullah, berkatalah Nabi, ataupun Nabi buat begitu, Nabi buat begini, dia sampai kepada Nabi. Itu dia panggil marfu'. Mauquf dia tak sampai Nabi, dia sampai sahabat aja. Qala Umar, qala Ibn Abbas, qala Ali. Dia sampai situ je mauquf. Mauquf ni dia secara independen, dia tak boleh dijadikan hukum independen, melainkan dalam setengah-setengah hal. Kalau dia mauquf sampai sahabat saja, Nabi tak ada, tapi sahabat saja, tapi dia menguatkan nanas yang marfu', itu of course lah okey. Ini marfu' tak ada mauquf saja. Kalau dalam hal ehwal yang ulama kata ini sahabat tak reka, maka dia jadi marfu'. Sama ada dalam hal ehwal ibadah atau dalam hal ehwal akidah. Contoh saya bagi, macam bilangan Nabi dan Rasul, hadis Abi Darda yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud tak silap. Hadis tu hadis marfu', bilangan Nabi ada 124,000 orang, bilangan Rasul ada 315 orang. Macam tu kan? Bukan hadis tu. Tak silap hadis tu pun mauquf, tak silap saya. Nanti saya semak balik. Tapi hadis yang Ibnu Mas'ud, ada hadis Ibnu Mas'ud atau hadis Abi Darda, nanti saya semak balik. Dia mauquf ke marfu'?
Satu lagi hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata antara satu langit pada satu langit 500 tahun perjalanan. Antara satu langit pada satu langit 500 tahun perjalanan. Itu hadis mauquf. Ibnu Mas'ud yang kata, bukan Nabi kata. Tapi kita tahu sahabat dia tak sebut hak awak akidah benda ghaib melainkan melalui Rasulullah. Cuma dia tak marfu' kepada Nabi. Tapi ulama guna pakai juga hadis ni. Tapi ia tak melibatkan usul akidah yang besar lah. Itu tuan-tuan kena tahu. Maqtu' dia sampai kat tabi'in je. Maqtu' dia sampai kat tabi'in je. Itu dia panggil maqtu'. Begitu juga dengan mursal. Mursal pun sama. Mursal ni makna tabi'in bagi tahu sesuatu tentang Rasulullah. Itu dia panggil mursal lah. Tabi'in dia tak boleh kata qala Rasulullah melainkan melalui sahabat. Tapi dia tak melalui sahabat. Dia terus kepada Rasulullah. Tabi'in mana boleh dia kata qala Rasulullah? Dia tak jumpa Rasulullah. Dia mesti melalui sahabat kan. Daripada tabi'in Ibnu Abbas baru qala Rasulullah. Tapi dia tak melalui sahabat. Dia tak sebut nama sahabat. Itu dia panggil mursal. Dalam setengah-setengah keadaan mursal diguna pakai. Tapi setengah ulama dia ketat. Mursal ni dia anggap dhaif. Tak dijadikan hukum lah. Pasal mursal dia tabi'in. Dia bukan sahabat jauh sekali. Bukan Nabi. Mana boleh jadi hukum? Ya tak? Melainkan setengah-setengah mursal lah. Mazhab Hanafi dia banyak keterbukaan. Dia very open in some issues. Pasal apa? Pasal dia terima hadis mursal secara meluas. Sebab tu kita lihat buku-buku fiqh Hanafi, mursal memang dia hujah. Dia boleh pakai. Kalau mazhab Syafi'i mursal tak boleh. Melainkan mursal Sa'id Ibnu Musayyab saja. Ataupun tabi'in yang terlalu besar baru boleh. Jadi kaedah masing-masing sebab tu hukum jadi tak sama tu mazhab. Setengah-setengah yang furu' lah ya, bukan yang ni. Baik, lari waktu nanti tuan-tuan belajar balik lah ya. Isyak dah tu 8.12, isyak 8.11. Mana tadi? Mandi Jumaat kan? Kemudian mandi hari raya. Yang ketiga ialah mandi Arafah. Juga sama. Mandi Arafah ni ialah mandi pada 9 Zulhijjah. Tak kala orang nak buat haji, dia berkumpul di padang Arafah. Di atas hadis-hadis yang banyak, hadis Ali yang saya baca tadi yang diriwayatkan, Ali ditanya tentang mandi, maka Ali pun sebutlah antaranya ialah mandi Arafah. Itu hadis mauquf tu, tapi dia menyokong yang marfu'. Memang ada yang marfu' lah ya. Sama juga hadis Ibnu Abbas, juga beliau ada menyebutkan tentang mandi Arafah. Hadis Ibnu Umar juga diriwayatkan dalam Muwatta' Imam Malik, juga disunahkan ketika mandi Arafah. Jadi banyaklah nanas yang menyebut tentang mandi Arafah. Jadi 3 mandi kita sebut, ada lagi 7 mandi yang lain yang saya akan sebut pada waktu akan datang. Ini kita sebut sunanul ghusl. The preferable bathing. Mandi-mandi yang digalakkan, yakni disunahkan. Jadi ada 10 sekurang-kurangnya. 3 daripadanya saya dah sebut, mandi hari Jumaat, mandi hari raya merujuk kepada hari raya haji dan hari raya puasa lah ya. Pasal Islam 2 hari raya ni, hari raya haji, hari raya puasa, Al-Aidain. Bila kita sebut 2 hari raya, dia tak perlu sebut lagi hari raya haji, hari raya puasa, pasal dah jelas. Jadi mandi Jumaat, mandi 2 hari raya, yang ketiga ialah mandi Arafah. Kemudian ada lagi lah mandi-mandi yang lain. Mandi kerana gila, mandi kerana pensan, mandi kerana memandikan mayat, mandi kerana menanamkan mayat. Ali bin Abi Talib, bila dia kebumikan jenazah bapaknya yang tidak beriman, Nabi suruh dia mandi. Dia balik jumpa Rasulullah, Nabi kata ikhtasil, mandi. Sebab itu digalakkan juga bagi orang yang mengkebumikan mayat itu untuk dia balik dan dia mandi. Tapi tak wajib lah. Jangan melibatkan apa-apa kepercayaan pula. Setengah-setengah orang bila kita pergi kebumikan mayat, hatta kita pergi melayak mayat pun, dia panggil layat. Tahu tak layat? Kalau kita tak mandi, dia marah. Mandi, takut kena badi mayat. Itu merepek lah tu. Betul tak? Orang panggil layak kan. Kita balik layak, dia tanya, dah mandi belum? Belum. Mandi. Takut kena badi mayat. Saya pergi lawak orang mati tak mandi, tak kena badi pun. Daripada kecil sampai tua, dia dah tua muda lagi. Tak ada lah apa kena-mengena ya. Tapi kalau dapat mandi itu lagi bagus. Tapi taklah wajib. Dan kalau tak mandi, tak adalah terkena badi mayat ke apa tu, merepek semua tu. Kemudian adalah lagi mandi yang lain. Mandi kerana bersetubuh, dia panggil, pasal setiap kali bersetubuh digalakkan mandi secara berasingan.
Tapi kalau buat satu mandi pun ada boleh juga. Hadis Abi Rafi' nanti saya baca lain kali, insya-Allah taala. Kemudian tu baru kita masuk larangan ke atas orang yang berjunub. Ni pun satu bab yang penting. Kerana kadang-kadang ia melibatkan kita juga, ya. Orang berjunub ni macam mana, boleh baca Quran ke, boleh masuk masjid ke. Dan insya-Allah taala lah kita akan sebut. Ada soalan tak? Simple question, simple answer. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ini dulu. Aku lupa hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Nas.